Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, jadi insyaAllah hari ini Ana akan sampaikan moto dan wawasan Ana bersempena dengan TRU 22-23. Jadi insyaAllah Ana perkenalkan diri Ana dulu. Nama Ana Amani Balkis binti Arman dari kelas 4 Al-Qari dan Ana merupakan ahli batch Iqra 25. Okay. Jadi Ana mulakan dulu dengan moto Ana, iaitu daripada satu hadis Nabi yang mana Rasulullah bersabda saddidu wa qaribu. Hadis dia panjang lagi tapi Ana highlightkan dua perkataan tu je, iaitu saddidu maksudnya adalah ketepatan. Maksudnya beramallah dengan tepat, benar, istiqamah dan ikuti sunnah serta penuh ikhlas. Dan macam mana Ana nak realisasikan benda ni dalam kehidupan Ana adalah dengan bekerja dengan cara yang sederhana. Maksudnya kita tak berlebihan dan setakat memenuhi syarat kerja tu. Jadi taklah nanti akan ada macam kelelahan dalam bekerja sebab kita bekerja ikut ketepatan dan kesederhanaan tu. Dan qaribu bermaksud mendekatlah. Dan mendekatlah kat sini ada dua maksud. Yang pertama, jangan jauhi amal secara seluruhnya kalau kita tak mampu. Dan yang kedua, jangan berlebihan sampai kita rasa lelah dan bosan tu sendiri. Okay, jadi penutup kepada moto maksudnya adalah ambillah pertengahan dalam berbuat sesuatu perkara. Jadi seterusnya Ana teruskan dengan bergerak kepada wawasan Ana. Wawasan Ana insyaAllah Ana akan bawakan 4 wawasan dalam manifesto Ana kali ini. So yang pertama adalah merealisasikan peranan Qiyadah Wasatiyah. Jadi Qiyadah dekat sini adalah merangkumi seluruh kepimpinan sekolah, termasuklah guru, termasuklah kepimpinan dalam pelajar, kepimpinan dalam PRS pengawas tu sendirian. Jadi Qiyadah yang mengamalkan 4 prinsip wasatiyah ni, yang pertama adalah sederhana, yang kedua seimbang, yang ketiga adil dan yang keempat adalah cemerlang. Jadi macam mana Ana nak realisasikan wawasan Ana? Yang pertama adalah dengan menyelaraskan setiap unit dalam kepimpinan sekolah, dalam pengelolaan guru, pelajar dan kepimpinan yang di bawah satu bumbung lah. Contohnya unit hal ehwal murid dalam penolong kanan akan bekerjasama dengan unit PNK MPP dan akan berganding dengan unit kebajikan dalam MT Batch. Jadi bila setiap unit kebajikan tu bergabung, dia akan membentuk satu kepimpinan yang selari yang mengamalkan sistem sekolah tu sendiri. Okay, jadi yang kedua adalah menubuhkan semula Biro Ekonomi unit PRS. Jadi macam yang kita tahu waktu dulu kan, sebelum PKP adanya Biro Ekonomi dalam unit PRS, dan antara peranan unit Biro Ekonomi ni adalah dia mengamalkan jadi Biro Ekonomi dalam unit PRS ni dia objektif dia adalah mencapai keusahawanan pelajar sendiri. Okay, jadi yang ketiga adalah menerajui pembangunan Banat Hidayah. Jadi arahan ini untuk Banat sahaja. Eyes on me. Okay, so jadi wawasan Ana yang ketiga menerajui pembangunan Banat Hidayah ni adalah dua benda lah yang nak capai. Yang pertama adalah pelajar Banat mengenali satu sama lain secara keseluruhan. Dan benda ni macam mana nak realisasikan adalah dengan mewujudkan program MPP yang berkesan. Contohnya dengan perhimpunan MPP dan macam-macam lagi lah program yang akan berlangsung. Dan macam mana nak wujudkan kebersamaan dalam kalangan Banat ni adalah dengan melaksanakan program yang mencampurkan batch macam tu. Dan yang kedua, merapatkan jurang ukhuwah yang tercala dalam kalangan senior, junior, antara batch, jurang antara asrama dengan pelajar harian, jurang antara pelajar biasa dan Qiyadah. Jadi dengan macam mana, kan sebelum PKP bermula kita ada satu bi'ah ni kan, iaitu bi'ah salam selepas solat. Dan Ana nak wujudkan baliklah benda tu bila satu hari nanti relevan untuk kita wujudkan. Yang kedua adalah bi'ah salam semut. Jadi kalau antum nak tengok kan, kalau antum dan antum nak perasan, kalau antum dan antum nak perhatikan semut, kalau semut tu dia berjumpa antara satu sama lain, dia akan buat 2S. Taklah. Okay, tapi dia akan sapa dan berjumpa kan satu sama lain. Jadi untuk pelajar Banat dan
mungkin Banin juga boleh terapkan adalah 3S. Maksudnya salam, senyum dan sapa apabila berjumpa. Tak kisahlah berjumpa dengan guru, berjumpa dengan pelajar banat sesama banat itu sendiri. Dan benda ni kalau kita terapkan, kita akan capailah kebersamaan antara pelajar itu sendiri. Dan akhir sekali adalah menyerapkan pemikiran common sense pelajar. Dan benda ni ada perasan juga sebagai seorang kiadah, dan anda perasan bila anda handle perhimpunan pagi, yang mana pada setiap kali perhimpunan mula pukul 7.30, dan bila pengumuman diberikan, pelajar tak ada satu kurang common sense untuk bergegas ke dataran dan datang tepat pada waktunya. Jadi macam mana nak realisasikan wawasan anak adalah dengan memupuk disiplin dalam pelajar itu sendiri melalui program-program MPP, melalui program-program sekolah, dan benda ni akan tercapai apabila kita semua bagi kerjasama dalam satu program tu. Contohnya macam mula perhimpunan pukul 7.30, kita sampai ke dataran pukul 7.25 contoh. Okay, jadi ana tutup, ana punya manifesto dengan satu hadis Rasulullah, iaitu ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Maksudnya setiap daripada kita adalah pemimpin dan kita akan dipertanggungjawabkan terhadap kepimpinan kita. Okay, jadi insya-Allah itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.